Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan memfokuskan bab 6, peningkatan pemerintahan dan pentadbiran Tamadun Yunani, subtopik 6.2. Untuk pengenalan, dalam Tamadun Yunani, aspek pemerintahan dan pentadbiran merupakan sumbangan terpenting dalam perkembangan sejarah dan tamadun manusia. Hal ini demikian kerana aspek ini diwarisi oleh generasi selepas Tamadun Yunani dan kekal sehingga kini. Terdapat 5 sistem pemerintahan yang diamalkan di kebanyakan polis, iaitu monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan demokrasi. Setiap sistem mempunyai ciri tertentu dan berbeza antara satu sama lain. Bagi sistem pemerintahan, ada 5, iaitu yang pertama, monarki. Apa itu monarki? Jadi monarki ni ialah sistem beraja yang berasaskan kepada keturunan. Raja akan dibantu oleh konsul yang terdiri daripada golongan bijak pandai. Yang kedua adalah oligarki. Oligarki ni apa? Oligarki ni ialah pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian kecil golongan yang berkuasa. Yang ketiga, aristokrasi. Aristokrasi ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan bangsawan, manakala tirani pula ialah pemerintahan yang dikuasai oleh golongan yang zalim dan menindas rakyat. Bagi demokrasi, pemerintahan yang dipilih oleh rakyat melalui pengundian. Okey, jadi ada 5 sistem pemerintahan yang diamalkan, iaitu monarki, oligarki, aristokrasi, tirani dan juga demokrasi. Seterusnya ialah perkembangan sistem demokrasi di Athens. Bagi masyarakat di Athens, perkembangan sistem pemerintahan dan pentadbiran berlaku melalui perubahan yang dilaksanakan bagi memantapkan aspek tersebut. Tindakan ini telah memperlihatkan kematangan politik penduduk Athens yang kemudiannya memilih sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan dan pentadbirannya. Amalan demokrasi di Athens menjadi ikutan dan diamalkan oleh kebanyakan negara moden hingga kini. Sistem demokrasi di Athens melalui beberapa tahap perkembangan. Sebelum sistem ini diasaskan oleh Solon pada tahun 594 sebelum Masihi, Athens telah melalui sistem pemerintahan bercorak monarki, oligarki, aristokrasi dan juga tirani. Sistem demokrasi yang diamalkan di Athens merupakan demokrasi langsung. Demokrasi secara langsung bermaksud setiap warga negara Athens terlibat secara langsung dalam perbincangan dan perdebatan bagi menentukan sesuatu dasar dan peraturan yang berkaitan dengan Athens, termasuklah hal ehwal ekonomi, sosial dan juga politik. Pada zaman pemerintahan Perikles, iaitu pada 495 sebelum Masihi hingga 429 sebelum Masihi, penekanan diberikan kepada kuasa rakyat bagi memantapkan sistem demokrasi. Walau bagaimanapun, demokrasi menjadi lemah dan terhapus pada zaman Raja Philip yang menguasai Yunani pada tahun 338 sebelum Masihi. Di Malaysia, sistem demokrasi dilaksanakan melalui pilihan raya yang memilih wakil-wakil rakyat. Sistem pilihan raya di Malaysia bermula pada tahun 1951 dan diamalkan sehingga kini. Ciri-ciri demokrasi di Athens ada Dewan Perhimpunan, Majlis, Magistrat dan juga juri. Dewan Perhimpunan yang diwujudkan di Athens merupakan badan pentadbiran yang paling tinggi. Di dalam dewan ini, setiap warga negara Athens
boleh mengemukakan sebarang pandangan mereka berdasarkan kepada dasar-dasar pentadbiran yang dijalankan oleh pemerintah. Hal ini menimbulkan perasaan kebersamaan dalam kalangan warga negara Athens sehingga mereka sanggup untuk mengorbankan diri demi Athens. Keanggotaan dan fungsi badan pemerintahan dan pentadbiran di Athens. Dewan Perhimpunan mempunyai kuasa kawalan terhadap pentadbiran dan menetapkan dasar-dasar yang akan dilaksanakan. Dewan Perhimpunan juga mempunyai kuasa untuk memutus dan mengeluarkan deklarasi peperangan. Tanpa deklarasi ini, Athens tidak akan terlibat dalam mana-mana peperangan. Selain itu, Dewan Perhimpunan berfungsi sebagai mahkamah orang awam. Keadaan ini menyebabkan setiap warga negara yang mempunyai masalah boleh membuat aduan kepada Dewan Perhimpunan, terutamanya kes-kes besar yang tidak dapat diselesaikan oleh badan pentadbiran yang lain. Keanggotaan dan fungsi badan pemerintahan dan pentadbiran di Athens. Bagi fungsi Dewan Perhimpunan, yang pertama, berperanan melantik ahli majlis sebagai sebahagian sistem pentadbiran yang wujud. Kedua, menggubal undang-undang bagi memastikan keadilan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya di Athens. Yang ketiga, membuat deklarasi peperangan bagi mempertahankan kedaulatan Athens. Keempat, perjanjian dengan negara lain bagi melicinkan hubungan antarabangsa kedua-dua belah pihak. Kelima, membincangkan hal kewangan dan percukaian bagi mengukuhkan ekonomi Athens. Dan yang terakhir, menerima duta dari negara asing bagi mengukuhkan hubungan antara kedua-dua pihak. Dewan Perhimpunan anggotanya terdiri daripada semua warga negara lelaki Athens. Setiap warga negara berpeluang untuk memegang jawatan selama 6 bulan hingga setahun. Bersidang pula sekurang-kurangnya 3 kali setahun. Dan semua warga negara dibenarkan untuk menghadiri perhimpunan. Majlis. Majlis ni merupakan jawatan kuasa yang mengendalikan urusan dan perbincangan hal-hal penting yang berkaitan pemerintahan dan juga pentadbiran. Badan ini kadang-kala kita panggil sebagai Majlis 500. Keanggotaan, ahli akan dilantik oleh Dewan Perhimpunan. Ahli pula terdiri daripada 500 orang dengan keahlian selama 2 tahun. Ahli sebanyak 500 orang ini kemudiannya akan dipecahkan kepada 10 jawatan kuasa. Peritani yang setiap satu dianggotai oleh 50 orang, pemilihan pengerusi dilakukan pada setiap kali persidangan diadakan. Jadi inilah fungsi bagi majlis, akan melaksanakan keputusan Dewan Perhimpunan. Ahli-ahli majlis bertanggungjawab untuk mengendalikan jabatan-jabatan kerajaan dan kuasa majlis tidak boleh mengatasi kuasa Dewan Perhimpunan. Magistrat. Magistrat merupakan badan yang akan melaksanakan segala dasar yang telah ditetapkan. Magistrat sama dengan perkhidmatan awam dalam sistem pentadbiran kita pada hari ini. Keanggotaan warga negara Athens dianggotai oleh 6,000 orang ahli, sebanyak 200 hingga 500 orang merupakan hakim. Sebanyak 10 orang jeneral tentera menganggotai badan ini. Untuk fungsi majlis, majlis ini merupakan kaki tangan kerajaan melaksanakan dasar-dasar yang telah diputuskan oleh majlis dan menguruskan hal ehwal pendidikan, percukaian dan sebagainya.
Juri merupakan badan yang bertanggungjawab dalam hal yang berkaitan dengan keadilan. Keanggotaan dianggotai oleh 101 hingga 1001 orang berdasarkan keseriusan kes yang sedang dibicarakan. Perbicaraan diketuai oleh pengerusi. Fungsi juri adalah untuk menjadi pemutus kepada sesuatu kes. Pesalah akan merayu terus kepada warga negara. Kuasa pengadilan terletak dalam tangan warga negara. Ini adalah peta kedudukan Sparta. Di Sparta, sistem pemerintahan dan pentadbiran bersifat monarki terhad. Terdapat 2 orang raja yang memerintah Sparta bersama-sama bagi mengelakkan seorang daripada raja bertindak kejam. Kedua-dua raja datang daripada keluarga Eurypontids dan Agiax. Urusan pentadbiran raja dibantu oleh sebuah Dewan Perhimpunan dan Majlis. Dewan Perhimpunan mempunyai 10,000 orang ahli dan 5 orang pegawai dilantik sebagai ephors yang berfungsi memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Majlis pula mempunyai 28 orang dewasa dan berusia melebihi 60 tahun. Keahlian majlis seumur hidup. Sebagaimana di Athens, kaum wanita di Sparta juga tidak terlibat dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan. Kehidupan masyarakat di Sparta berbeza daripada kebanyakan polis di Yunani. Di Sparta, penekanan diberikan kepada disiplin ketenteraan. Kanak-kanak seawal usia 7 tahun dan kaum wanita akan dilatih menjadi anggota tentera. Kaum wanita turut menjalani latihan fizikal dan diajar berlari, bertinju, menari dan menyanyi di hadapan khalayak ramai. Malahan, kaum wanita di Sparta tidak terkecuali daripada tugas untuk mempertahankan negara. Dalam hal ini, Sparta boleh dikategorikan sebagai kerajaan ketenteraan. Penekanan terhadap aspek disiplin dan taat setia kepada negara kota menjadi asas perkembangan Sparta. Malahan, aspek ini tertanam kukuh dalam kalangan warga negara Sparta. Mereka sanggup berkorban demi mempertahankan kedaulatannya. Hal ini dibuktikan melalui seri peperangan antara Sparta dengan Persia antara tahun 490 sebelum Masihi sehinggalah 449 sebelum Masihi. Pada tahun 480 sebelum Masihi, Sparta berjaya mengalahkan Persia dalam pertempuran di Salamis. Penekanan kepada disiplin dan taat setia seperti ini boleh menjadi contoh kepada pembinaan negara Malaysia yang lebih cemerlang. Jangan lupa like, share dan juga subscribe Cikgu Channel. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye.